Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan mengenai dua perkara. Yang pertama adalah trigonometry ratio, iaitu nisbah trigo, dan yang kedua kita akan bincangkan mengenai kuadran, sukuan, sebab kita kena bincang sekali serentak sebab di antara kedua-dua subtopik ini dia interrelated. Baik, yang pertama sekali kita lihat kepada nisbah trigo. Ini adalah benda common yang kita pernah jumpa sebelum ini. Okey, katakan kita ada titik P kat sini, titik A dan B, A, B. Jadi dekat sini adalah A, dekat sini adalah B. Jadi macam ini, dan ini adalah cara kita mentakrifkan sin, cos dan juga tangent. Sin theta iaitu pertentangan hypotenuse, itu adalah sin. Bila cos adalah bersebelahan hypotenuse A per R, dan tangent adalah bertentangan bersebelahan. Boleh? So itu adalah istilah yang asas bagi sin, cos dan tangent, dan ini adalah dia punya cara untuk dapatkan jarak dia, R iaitu A squared tambah B squared, semua-semua ni kena square root. So macam tu. Ini adalah R. Sebaliknya, untuk cosecant, secant dan juga cotangent, dia adalah salingan kepada sin, cos dan tangent. Contohnya, cosecant ini adalah 1 per sin. Ini, cosecant theta ini sama dengan 1 per sin theta. Okey? Oleh sebab sin theta adalah B per R, maka 1 per sin theta adalah R per B. R per B. So, macam tu. Okey? So, secant pun sama juga. Secant ni adalah 1 per cos. Ini adalah secant. Cotangent adalah 1 per tangent. Okey? So, jadi kalau tangent kita dapat B per A, maka 1 per tangent adalah A per B. Nampak? So, ini adalah permulaan bagi nisbah trigo. Baik, bila kita bincangkan pasal sudut trigo dan sebagainya, kita kerap berjumpa dengan dua bentuk segitiga bersudut tepat ini. Yang ni, yang ini. So, jadi diringkaskan, ini adalah beberapa info yang ada pada sudut pada segitiga ini. Okey, yang pertama sekali, jika kita ada 45, sudut ini 45 katakan, yang ini, maka dia punya sisi ni, ini adalah 1, 1 dan juga hypotenuse ni adalah set 2. Okey. So, jadi kalau kita nak mengira secara manual, nak kira secara manual sudut-sudut yang basic dalam trigo, kita boleh menggunakan segitiga ini. Rajah yang pertama ini hanya melibatkan degree sudut 45 darjah sahaja. Contoh, kalau kita dapat ini, contohnya, katakan kita nak dapatkan sin 45. Sin tu apa? Sin tu adalah bertentangan hypotenuse. Okey, contoh kita ambil sudut ini, pertentangannya 1, hypotenuse-nya set 2. So, dapat 1 per set 2. So, macam tu. Boleh? So, ini kalau 45 degree. Kalau 30 darjah, kita tak bolehlah pakai sudut ini. Tak boleh pakai segitiga ini. Kena pakai segitiga ini pula. So, dalam segitiga ini ada dua sudut. Sini 60, sini 30. Jangan terbalik. So, kalau terbalik, nilai ni semua dah jadi lain. Okey? So, jadi kalau ini 60, ini 30, maka sisi dia, tengok sini 1, sini set 3, dan hypotenuse-nya adalah 2. So, based on this diagram, kalau kita nak dapatkan, katakan nak dapatkan sin 30, tak ada masalah. Sin tu apa? Sin tu bertentangan hypotenuse. Ini sudut 30, pertentangannya 1. Hypotenuse-nya 2. Jadi 1 per 2. Nampak? Boleh? Okey, so ini adalah penjelasan tentang
dua-dua segitiga ini berserta dengan sudut dia. Okey, ini adalah kosiken, ini adalah kosiken. Ya, kosiken adalah apa ni? Kosiken adalah 1/cos kan? Contoh, kalau kita ambil ini lah, contoh cos dia berapa? Kalau cos 30 berapa? Kalau contohnya kita ada cos 30, kita dapat berapa? Ni 30, cos adalah bersebelahan hypotenuse. Yang ni kan? So kita dapat set 3/2. Betul? Cos 30 adalah bersebelahan hypotenuse. So, bukan cos, ini cos. Ini cosiken. Sorry. Cosiken adalah 1/sin. Ya? So, kalau cos, kita dapat set 3/2. So, kalau katakan 1/, ini, yang ni. Dapat tak? Secant. Kalau 1/secant, 30, so kita akan dapat 2/3. Boleh? So itu adalah sin dan cos dan sebagainya. Dan ini adalah beberapa perkaitan di antara darjah dengan radian. So saya tulis siap-siap sebab kita mungkin akan menggunakannya. It depends pada soalan. So misalnya 30 darjah is equal to pi/6. Ini sudut yang standard sudut yang standard yang tak perlulah kita kira, kita dah sedia maklum dah. Pi/6 adalah 30 degree, pi/4 adalah 45 degree, pi/2 is 90 degree, pi/3 adalah 60 degree, vice versa. So it depends pada soalan. Kalau kita perlu guna radian, kita guna radian. Kalau perlu kita guna degree, kita guna degree. Ini adalah beberapa info yang biasa kita gunakan lah So ini Okay, now kita nak tengok ini Tentukan nilai bagi pi/6, sin squared pi/6 tambah cos squared pi/6. So kita nak kira. Kita nak kira. Cuma kita dah tahu dah pi/6 adalah 30 darjah. Ini pun sama juga 30 darjah. Macam ni. So jadi dekat sini kita dah dapat this line. Dan macam mana kita dapat 1/2 ni? Kita dapat 1/2 ni dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan segitiga tadi tu. Sekejap. Ini dia. Ini sin 30 adalah 1/2 kan? Ini kan? So kita guna pakai saja. Ini dia. 1/2. Cos 2 jangan lupa. Lepas tu yang cos 30 pula. Cos 30 guna juga segitiga tu, tengok yang mana sesuai. Ini tak sesuai sebab ini dia melibatkan 45 degree. Ini sesuai. So cos 30 kita dah buat dah, iaitu set 3/2. Kita copy ni, kita paste dekat sini. Itu dia. Kita dapat yang ini. Jadi kita buat sedikit pengiraan dan kita dapati hasil dia adalah 1. Boleh? So ini adalah contoh mudah Contoh mudah di mana penggunaan segitiga yang ni tadi tu, ada dua segitiga tu kan, kita gunakan. Sama ada yang 45 degree ataupun 30 degree dan juga 60 degree. So yang ini. Baik. Sekarang ni kita nak lihat pula hubungan berikut. Alright. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So ini adalah hubungan di antara sin dengan cos, cos dengan sin. Dan juga cotangent lah. Cuma saya nak bagi tahu, apabila kita bincangkan mengenai perkara-perkara berikut, dia sebenarnya sangat berkait rapat dengan benda ini. Berkait rapat dengan sukuan yang terlibat. Kalau semata-mata kita belajar tentang ini saja, dia akan terus jadi menghafal. Dia tak jadi. Boleh. Memang boleh. Tapi kita tak perlu hafalan untuk perkara-perkara yang basic macam ni. Cuma kita kena tahulah. So kita tahu beberapa hubungan tersebut. Sin theta sama dengan cos 90 tolak theta dan sebagainya lah So ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 dan juga ada 5. So jadi dalam membincangkan contoh-contoh yang ada, kita akan lihat juga sukuan-sukuan yang terlibat. Saya akan bincangkan mengenai sukuan ini juga Alright. Kita pergi kepada contoh yang ini.
kita nak dapatkan sin 30 darjah, kita nak dapatkan cos negatif 50 darjah. Ya, betul. Apabila kita nak mendapatkan jawapan bagi kedua-dua soalan ini, memang kita kena guna yang ini. Kena pilih lah. Kena pilih yang sesuai. Contohnya sin 30 kan. Kenapa saya pakai cos 90 tolak 30? Sebab yang ni. Saya pilih yang nombor 1. Nampak tak? Sin 30 kan. Sin 30 sama dengan cos 90 tolak 30. So macam tu. Yang contoh kedua pula, lihat ni. Cos negatif 50. Cos negatif 50. Mana dia? Ini dia. Ya. Cos negatif 50 sama dengan cos 50. Jadi kita akan dapat jawapan. Yang ini ya. So kita akan dapat jawapan yang ini. So macam tu. Okey. So jadi cuma kita nak lihat dekat sini kan, kalau kita nak kaitkan dengan sukuan, adakah sini ada? Oh, saya rasa baik kita bincangkan sukuan tu dekat sini So ini kita biarkan macam ni. Maknanya soalan ini kita mengguna pakai yang rumus tadi tu. Okey, so dan ini contoh mudah sahaja, di mana kalau kita terus tekan kalkulator pun kita akan dapat. Ya, cos sin 30 tekan kalkulator exactly akan dapat 0.5. Kalau tekan cos negatif 50 kita akan dapat 0.6428. So macam tu. Alright. Baik. Inilah hubungan. Okey, habis tu. Now kita pergi kepada nisbah triangle bagi sudut arm. So yang ini kita akan cuba bincang benda-benda ini dengan sukuan based on sukuan. Baik. Ini adalah another hubungan yang kita nak guna. Yang ni yang saya gerakkan mouse ni, itu kita masih ada sin theta, kita ada sin theta juga, cos theta dan juga tangent theta. So adalah benda ni Ini kita boleh lihat. Cuma kita nak fokuskan kepada rajah di sebelah kiri ini. Ini. Ya. Pertimbangkan rajah berikut. Jadi, kita lihat dekat sini. Dalam rajah ini, ada dua sudut yang kita ada. Yang pertama sekali adalah sudut theta ini. Nampak? Sudut theta ini. Dan yang kedua adalah sudut beta. Ya. Sudut theta dan juga sudut beta. Baik. Dalam soalan triangle dan sebagainya, tumpuan kita adalah pada sudut theta ini, ya, yang merupakan penyelesaian. Beta ni apa? So jadi ada dekat sini, saya tulis sikit kat sini. Theta ini adalah sudut arm, ya, sudut arm, dan beta ini adalah sudut rujukan, ya, sudut rujukan. So our final answer gonna be theta. Yang ini. Ya, bukan beta ya. Beta ni hanya nak bagi kita indikator sahaja. So jadi apa ciri-ciri beta? Sudut rujukan ini dia mesti diukur pada paksi X. Ya, pada paksi X ada kat bawah ni pada sukuan tersebut. Ya, pada sukuan tersebut. Jadi kalau kita lihat dekat sini, kita semua tahu kan? Oh ya, saya rasa saya kena terangkan dulu yang ni kot sukuan dia. Sorry sukuan, kuadran sukuan ni ada 4 1, 2, 3, 4. So, sukuan 1, semua triangle tu positif. Okey, sukuan kedua, hanya sin sahaja yang positif. Sin dan juga keluarga dia. Ya, sin ataupun 1 per sin. Okey, sukuan kedua, hanya sin sahaja positif. Sukuan ketiga, tangent sahaja yang positif. Ataupun cotangent, dan sukuan keempat adalah cos. Ya, dan juga 1 per cos. Itu sahaja yang positif. Boleh? Okey. Kita pegang ini dulu, nanti kita akan rujuk kat semula dekat sini kalau perlu. Baik. Contoh yang ini, nampak tak dekat sini? Kalau dalam rajah ini, garis ini, titik ini berada dalam sukuan kedua. Betul? Cuba tengok macam mana beta itu diukur. Beta ni diukur dari sini. Sebab syarat beta ini, syarat sudut rujukan ini, dia mesti diukur pada paksi X. So, daripada paksi X yang terdekat dekat sini, kita naikkan dekat atas. Ini adalah beta dia. Okey, ini adalah
beta dia. Dan ini adalah theta yang kita cari. Ini kita cerita kemudian. Ada contoh, kita akan bincang. Yang ini Baik. Itu adalah pengenalan mengenai theta dan juga beta, di mana kita akan gunakan dalam soalan. Kita lihat contoh. Contoh mudah saja. Macam mana nak dapatkan sin 150 darjah. So, macam ni. Okey. This line ini adalah kita menggunakan yang ini. Sekejap Ini. Nampak? Iaitu 180 tolak theta. Sekarang ni theta kita adalah 150 kan? So, maksud dia 180 tolak 150. Okey, pegang itu dulu. Saya nak buat perkaitan dengan alfa, dengan theta dengan beta ni. So, sekarang ni sin 150 dia merujuk kepada yang ini. Nampak kan? Ini sebenarnya adalah kita punya theta. Clear? Boleh? So, sekarang ni kalau ini theta, maka titik rujukan kita mana? Sudut rujukan kita mana? Sudut rujukan kita adalah bahagian ini. Nampak? Kalau ini 150, maka yang baki ni adalah 30. Supaya total dia adalah 180. Okey? So, kita perhatikan dekat sini. Sin 150 memberikan nilai positif. Nampak tak? Ini kan positif kan? 1/2 kan? 1/2. Right? So, jadi maknanya kalaulah kita nak double check balik, contohlah dalam pengira seterusnya, dalam bentuk yang lain, dia boleh tulis macam ni. Kejap. Katakan saya tulis macam ni. Katakan sin theta sama dengan 1/2. Nampak? So, jadi sudut rujukan kita apabila kita nak ini, maknanya kita boleh dapatkan beta dulu. Kita cari beta. Maka beta adalah ni 1/2. Nampak? Bila tekan kalkulator yang ini, kita akan dapat berapa ni? Kita akan dapat sini 30 darjah. Nampak tak? Kamu boleh kira yang ni, tekan kalkulator akan dapat 30 darjah. Ini beta tau. Ini beta, bukan theta lagi. Okey? So, jadi 30 darjah ini akan merujuk kepada sudut ini. Sudut rujukan. Tapi kita bukan nak jawapan ini. Sebab jawapan kita adalah theta. Jadi, bila nak kira theta, kita kena kira daripada sini sampai sini. Maka, theta kita adalah 150 darjah. Kamu nampak tak sekarang ni hubungan di antara cara yang ini dengan soalan yang berbentuk macam ni? Dia sama je. Dia hanya manipulate saja. Dia hanya manipulate saja. So, sin 150 dapat 1/2. Sekarang kalau saya hiddenkan degree tu, sin theta sama dengan 1/2, benda yang sama, betul. Macam mana saya boleh dapatkan theta tu 150 dengan cara macam ni? So, kita kena identify beta tu dulu, sudut rujukan kita. Lepas kita dapat 30, parkingkan dia elok-elok dekat mana? Nampak? Parkingkan dia dekat mana? Okey? So, dia dekat sini. So, maka kita dapat yang ini. 150. So, tapi in general sebenarnya kalau kita ada sin theta sama dengan 1/2, sebenarnya dia boleh jadi macam ni tau. Tengok saya buat kat sini So, kalau kita ada sin theta sama dengan 1/2 macam ni kan. So, kita dapat lihat dekat sini sin ini bernilai positif, betul tak? Bila sin bernilai positif, sebenarnya dia berada pada sukuan 1 dan juga sukuan 2, betul? Yang ni kan? So, kalau kita plotkan graf macam ni, graf pula, kita buat paksi macam ni, maksud dia mungkin berada dekat sini dan juga berada dekat sini. Setuju? Okey? So, saya besarkan sikit. So, kalau kita buat graf, sekejap. Kalau kita buat graf macam ni, so dia boleh berada satu dekat sini sebab dia sin positif kan.
1 degree kat sini. Okey ya, ini kita dah settle. Lepas tu kita cari sudut rujukan. Beta kita, bila kita kira 1/2, kita dapat dia 30 darjah. So macam ni, ya. So ini jangan lupa ya, ini bila kamu tekan setkan dekat dalam kalkulator, ini dalam format degree dalam format pula, dalam mood degree dalam mood degree. So tekan saja. So 1/2 kat sini kita akan dapat 30. So maknanya beta kita ada 30. Mana beta tu sekarang? Beta tu dekat sini Beta tu sebenarnya 1 dekat sini 30. Setuju? Untuk yang inilah sukuan 1 ni. Sukuan kedua adalah yang ini. Beta tu 30. Di situ. Nampak tak? Itu adalah beta, iaitu sudut rujukan. Tetapi kita bukan dia nak cari sudut rujukan. Kita nak cari theta. Maka theta yang sebenar yang kita nak cari adalah 1 dekat sini. Betul? 1 lagi dekat sini. Nampak tak? Ini. So, yang ini adalah sama dengan 30. Betul? Yang ini pula adalah 150. Oleh sebab itu, sebenarnya in general, jawapan bagi ini adalah 30 darjah dan juga 150 darjah. Ini jawapan yang sebenar in general lah. Sebab bila sebut in general, kita nampak kan ada 2 sukuan yang terlibat, betul tak? Ada 1 garis dekat sini, 1 lagi garis dekat sini, ada 2 garis kan. Cuma dalam soalan ini ada 1 garis saja. Kat ini ada 1 je. So kita pilih je lah yang mana sesuai. Okey. Dalam contoh ini kita dapat 150. So tally lah dengan sini. Nampak tak? Okey, itu adalah cara pengiraan sin 150. Okey, cuba tengok contoh lain. Katakan 200. Sin 200. Kita tahu ini exactly adalah theta dia, betul tak? 200. Ini okey je. Yang ini kita pakai rumus tadi tu. Ini kita pakai hubungan tadi tu. Hubungan hubungan trigo in general tadi tu. Nampak tak? 200 tolak 180 dan sebagainya kan? Dan bila kita kira yang ini, kita dapat, nampak tak dekat sini? Dapat nilai negatif, betul tak? Nampak? Dapat nilai negatif. Okay, now, cuba kita patah balik. Kita buat macam ni. Bukan patah balik. Kita buat pengiraan cara kita tadi tu. Let's say kita ada sin theta kita nak kaitkan interrelated antara 200 dengan nilai ni. Okay. Kalau kita ada sin theta sama dengan, let's say kita dapat apa? Negatif 0.342. Negatif 0.342. Okay, now kita cari kita punya titik rujukan terlebih dahulu. Beta kita berapa? Right? Beta kita adalah macam ni. Okay, ini take note. Bila kita nak cari titik rujukan, tak perlu consider tandaan negatif ini. Sebab apa? Sebab tandaan negatif ini dia merujuk kepada sukuan kita. Sukuan saja. Ya? Sukuan. So jadi oleh sebab 200 ini berada dekat sini, yang ini adalah kawasan siapa ni? Ini kawasan tangent, betul tak? Kan? Ini kawasan tangent. Tangent sahaja yang positif. Kalau sin confirm negatif. Ya? Sebab itulah kita ada negatif sebagai jawapan kita kat sini. Cuma bila kita nak kira sudut rujukan beta kita tu, kita jangan ambil negatif itu. Kita ambil ini sahaja, 0.342. Ini jangan lupa ya, jangan letak negatif. So jadi dekat sini kita akan dapat jawapan exactly 20 darjah. Inilah yang kamu nampak di sini. Nampak? Okey. 20 darjah ini kena diukur pada paksi X. Ini 20 darjah. Boleh?
So inilah dia perkaitan dia. In actual punya situation, kalau sin 200 ini sebenarnya dia ada dua sukuan, iaitu sukuan ke-3 dan sukuan ke-4, betul tak? So kalau kita tulis, alamak, mana nak conteng? Okey, macam kalau saya padam ni pada kejap. Alright, kalau kita ada, let's say tadi kan kita ada macam ni katakan, kita ada ini, kita ada ini. Tadi kita ada sin 200, bukan, kita ada sin theta sama dengan negatif 0.342. Betul kan? So ini kita cari beta dulu. Beta kita adalah 20 darjah. Yang ini, mana 20 darjah tu? So oleh sebab ini sin theta ini bernilai negatif, sebenarnya dia berada pada sukuan ke-3 dan sukuan ke-4. Okey? So maknanya dia berada dekat sini dan juga sini. So jadi kita punya titik rujukan kita, sudut rujukan kita adalah yang ini. Satu kat sini, iaitu 20 darjah. Satu lagi dekat sini, 20 darjah. Tapi beta kita bukan sebagai jawapan. Ya, yang jawapan kita adalah theta. Maka theta-nya adalah kena pusing lah. Kena pusing. So, yang pertama sekali tengok sini sampai sini, satu. Tu berapa tu? 180 tambah 20. Dia jadi 200. Okey. Satu lagi mana? Sini pusing sampai ke sini. Nampak? Okey. So, maknanya kena tambah lah. So, kena tambah. Berapa ni? Ni 270. 270 tambah berapa? Sini 20. Sini berapa ni? Ini 6. 70 kan? 70. So, kita dapat 340. So, ini adalah 340 darjah. So, ini adalah yang sebetulnya. Yang lengkap lah, yang lengkap. Ya, yang lengkap. Yang lengkap ni dia melibatkan dua sukuan. Ya, ini kalau kita ada soalan macam ni lah. Nampak ya? So, itu menjelaskan macam mana kita nak mendapatkan mana tadi? Ini. Ni 200. Ya. So, ini dengan penjelasan ini dia mesti tally. So, kalau kita boleh jelaskan ini, kita mesti boleh menjelaskan in the other way around. So, yang melibatkan sukuan. Boleh? Now, kita pergi kepada contoh ini. Sin negatif 150. So, macam ni. Okey? So, yang ini kita dapat macam mana? So, jadi kita guna cara yang saya terangkan tadi tu, kita akan dapat jawapan yang samalah sebenarnya ya. So, sin negatif 150, kalau kita guna hubungan dia, ini hubungan rumus tadi tu, kita akan dapat negatif 1/2. Okey? So, yang ini dan yang ini pula kita boleh dapat jawapan dia. Ya? Guna tadi. Cuma kali ini dia patah balik ikut bawah. Ya? So, boleh ke kita ukur ikut bawah ni? Tak ada masalah. Ya? Tak ada masalah. Dia depends pada selang theta yang diberi. Dekat sini selang theta memainkan peranan. Ya, memainkan peranan. So, saya pernah sebut sebelum ni, selang theta ni boleh macam-macam. Dia boleh macam ni. Dia boleh theta. Okey, sebagai contoh So, contoh dia boleh 0 hingga 360. Macam ni. Dia juga boleh, saya terbalikkan dia, negatif 360 hingga 0. Boleh juga. Tak ada masalah. Ya? So, jadi, dan dia juga boleh dual. 360 negatif 360. Ini maksud dia, okey, kalau ini maksud dia kita boleh ukur from this side dan juga this side. Faham tak? So, dia both. Dua-dua tu ada. So, jadi bilangan theta-nya nanti akan banyak lah.
akan ada satu, ada lagi dan sebagainya. So macam tu. Sebab dia mencakupi kedua-dua sekali. So lawan arah jam dengan ikut arah jam. So itu kalau ada negatif. Boleh? So kalau yang ini, nampak tak? Ini kosong, lepas tu dia negatif 360. Bermaksud dia akan ikut arah jam, dia akan ikut bawah. Nampak So dia interrelated sekali lagi dengan selang pula. Ini selang dia, selang bagi theta tersebut. It depends pada soalan lah. Soalan tu dia bagi kita macam mana. So normally adalah yang ni, tapi tak semestinya yang ni. Mungkin dia boleh bagi bentuk yang lain. Bentuk yang ni pun boleh, bentuk yang ini pun boleh, ataupun any degree yang diberi dalam soalan. So macam tu. Boleh? Okay, so we look at another example here. Dia bagi cotangent. Bila cotangent ni kita tukar siap-siap lah Kita tukar siap-siap jadi tangent. Jadi this is how it goes. So bila kita selesaikan, kita dapat 0.7. Bermaksudnya apa? Maksud dia cotangent ataupun tangent ini menilai dia positif. Nilai positif pada sukuan ke-3. So ingat sukuan pertama ni semua sekali. Ini sin. Ini sukuan ketiga tangent. Sukuan keempat adalah cos. So ini saja yang positif. So tangent termasuklah cotangent sekali. Okay. So itu dengan cara yang sama. Kamu boleh kira, cuba kaitkan dengan apa yang saya terangkan tadi tu So kita main-main dengan dia punya quadrant pula. So macam mana kalau macam ni, macam mana kalau macam tu. So pasti kita boleh jelaskan dan pasti kita boleh dapatkan perkaitan di antara ini dengan yang satu lagi tu. Okay, so saya dah terangkan bukan dua cara, tapi kita nak faham di antara apa yang berlaku dekat sini dan apa yang berlaku dalam kuadran. Okay, so saya stop sampai sini dulu. Kita akan sambung dalam video yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.